أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ayyaman ma'dudat, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum marida, maka sesiapa di antara kamu yang sakit, aw ala safarin, atau dalam persafiran, dalam musafir, yakni bolehlah dia berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar, kemudian wajiblah pula dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib pula di atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana sebab tua dan sebagainya, fidyatun ta'amu miskin, iaitu membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khaira, maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, fahuwa khairul lahu, maka itu adalah sesuatu kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, walau bagaimanapun berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah kalau kamu mengetahui, yakni mengetahui tentang ganjaran dan pahalanya yang besar. Ayat ini menyatakan berapa lama puasa. Berapa lama puasa? Setelah di kempen sebelum ini, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wahai mewajibkan puasa seperti mana orang dulu-dulu juga puasa, supaya kamu bertakwa, supaya kamu bertanggungjawab. Takwa kita terjemahnya iltizam, yakni bertanggungjawab. Supaya kamu bertanggungjawab. Jadi terangsanglah hamba Allah yang merasakan tak boleh puasa, kita dah tua dah. Umur 50 baru tak boleh puasa dah. Kita orang tua, tak boleh. Tapi bila dia rangsang, bukan main dia rangsangnya. Orang dulu orang lain puasa, maka kita nak, macam kita nak pujuk anak kita sejuk, tak mau mandi pagi. Kerana budak lain semua mandi. Kemudian ini jenis hamba Allah yang penyejuk ni, dia kata bila ada di kampung, sebanyak mana mandi? Sikit je. Kalau sikit boleh. Dah termakan. Sekarang ni kempen orang lain puasa, kemudian dari faedah daripada puasa ini sangat besar, iaitulah untuk melahirkan seorang manusia yang bertanggungjawab, takwa. Lalu dia hanya berapa hari? Boleh dah tu. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang boleh dibilang dia. Tidak lama, beberapa hari saja. Tapi dia tidak kata syahr, as-syahrul kamil, fi syahril kamil, dalam satu bulan yang genap dia boleh. Bunyi satu bulan banyak lama, satu bulan lama. Tapi bila disebut hanya beberapa hari saja, 30 hari dengan satu bulan, mana lebih banyak? Banyak satu bulan. 30 hari sikit boleh, 30 hari boleh. Satu bulan lama. 12 bulan sikit. Satu tahun lama. Ini psikologi namanya. Ini jiwa manusia. Perlu memahami jiwa manusia. Quran seiring dengan jiwa manusia. Sebelum daripada orang kenal Sigmund Freud, sebenarnya yang bercakap masalah psikologi, Quran dulu yang memakai kaedah ini. Tetapi oleh kerana apabila manusia menjauhkan dirinya daripada Al-Quranul Karim, maka nama Quran tak timbul. Timbul nama-nama orang yang jauh daripada pedoman, daripada hidayat Allah. Ayyaman ma'dudat, puasa itu diwajibkan ialah pada beberapa hari yang tertentu sahaja. Ringan dengan sebab itu. Kalau begitu, sekalipun beberapa hari yang tertentu saja, yakni sebulan bulan Ramadan, sekalipun begitu, ada lagi yang dikecualikan, yang tak payah puasa orang ni. Bukan tak payah puasa, boleh dikecualikan daripada hukum wajib puasa dalam keadaan-keadaan yang seumpama ini. Keadaannya bagaimana? Faman kana minkum marida, sesiapa di antara kamu yang sakit.
Umum sakit di sini tidak sebutnya barang siapa yang di antara kamu yang sakit berat, sesiapa yang di antara kamu yang sakit dan tak ada ubat, sesiapa yang di antara kamu sakit dan dia yang hampir mati. Tak ada, maridan, umum begitu. Maknanya bila umum gini, diserahkan kepada pesakit itu sendiri untuk menentukan diri dia. Pesakit itu sendiri. Kalau begitunya pesakit ini sendiri, kalau tentu kepada dia malah dia tak sakit, boleh kata sakit. Tidak, ayat ini datangnya selepas daripada kempen la'allakum tattaqun, supaya kamu bertanggungjawab. Yakni orang yang bertanggungjawab, yang sudah ditanam khasiat fadilat puasa, kelebihan puasa, boleh diserah kepada dirinya, iaitu orang yang muttaqin, orang bertakwa ini boleh diserahkan kepada dirinya untuk menilai sakit itu. Untuk menilai sakit, walaupun Quran menyatakan faman kana minkum marida, sesiapa di antara kamu sakit. Sakit di sini umum. Ulama salaf mereka tidak hadkan sakit ini. Tak had. Sakit umum, apa jua sakit. Sakit kepala, sakit. Kadang-kadang kita mengalami sakit ini, doktor kata awak sakit, tapi kita tidak mengaku kita sakit. Orang yang terkena penyakit kecil manis, dia mengaku dia sakit tak? Dia boleh buat kerja macam mana orang tak kecil manis juga buat kerja. Sama, dia lebih kuat dia ada. Orang darah tinggi pun lebih kurang juga. Tapi sakit ni macam mana ni? Sakit ni sebenarnya pada jiwa orang yang bertakwa akan mengatakan dia tak boleh tinggal puasa. Dia sakit lah, tapi doktor kata dia sakit. Ada yang doktor kata tak sakit dia ni, tak ada masalah ni. Tak ada masalah, tapi dia rasa dia sakit. Sakit ni lambat lagi dengan mati, tapi dia kata dia sakit gigi. Oh, sakit gigi berat, dia kata tak ada masalah ni, tak ada orang mati dengan kena sakit gigi. Tapi dia sakit, terima hak dia, tak terima hak doktor. Mereka kata boleh puasa, tak ada masalah, sakit gigi. Tapi yang nak dipakai bukan surat doktor, bukan perakuan mereka, tetapi jiwa seseorang itu, dirinya yang boleh menentukan dia boleh puasa tak boleh puasa. Dia kata tak boleh puasa, maka tak boleh puasa, tak puasa dia, tak puasa. Semua orang kata dia tak sakit, tapi dia kata dia tak boleh puasa. Itulah maknanya maridan, orang yang sakit. Apabila sampai kepada masyarakat yang sudah tidak amanah dengan agama dan dengan diri dia, maka para ulama kita tak boleh biar kepada diri yang sudah rusak ini. Mestilah biar doktor Muslim yang jujur dan beramanah baru boleh beri kepada dia surat cuti daripada puasa. Kata kena puasa. Dalam hal itu pun orang yang jujur, orang yang merasakan dirinya ini hamba Allah, doktor kata tak payah puasa lah, penyakit awak ni boleh jadi. Dia akan puasa juga. Dia akan jawab dia nak mati dah. Besok lusa dia mau puasa juga. Doktor kata tak boleh, nak puasa juga. Terpulang kepadanya. Apabila keadaan manusia dah sampai penilaian itu tidak boleh diberi kepada dirinya sendiri, maka ulama menyatakan kena ikut doktor lah. Doktor Muslim yang jujur dengan agamanya, memberi perakuan sama ada dia boleh puasa tak boleh puasa. Kalau dia katanya tak boleh puasa, maka bolehlah dia berbuka. Tapi kalau doktor kata boleh puasa, maka puasa dia. Taklah puasa. Ini zaman mana? Zaman dah kebelakangan. Tapi zaman salaf, umpamanya dan lain-lain lagi berpendapat maridan hendaklah kekal dengan cara yang umum begitu. Au ala safarin, ataupun dalam musafir juga tidak dinyatakan kadar jarak jauh musafir itu, kenderaan yang digunanya kenderaan apa dalam musafir yang boleh berbuka puasa, tak disebutkan. Awak keluar masa mana, rumah ni awak keluar puasa ke tak puasa, keluar pada siang hari ke keluar pada waktu malam. Ala safarin, dalam musafir, umum begitu. Ulama salaf demikian juga mengekalkan musafir itu dalam keadaan bahasanya yang asal ataupun dalam musafir. Tetapi pada setelah berlalu beberapa zaman, ulama menyatakan dengan melihat keadaan musafir perlu ditelitikan, perlu dihalusi. Berapa jarak jauhnya Nabi musafir daripada Mekah ke Madinah, berapa jarak yang Nabi pernah berbuka itu, kita kena ikut jarak itu. Terbitlah dianya berapa? 85 km misalnya musafir. Dan musafir itu tak disyaratkan, musafir itu tidak disyaratkan keluar daripada kampungnya dulu, barulah dia boleh gunakan atas nama musafir. Ini syarat-syarat yang diperkemaskan oleh para ulama kita setelah berlalu beberapa zaman. Zaman ulama salaf tidak.
Ulama salaf ni maknanya zaman tabi'in, zaman sahabat tak berbangkit masalah kilometer. Sebab itu dalam hadis pun tak berbangkit kilometer. Tak berbangkit pula pesakit itu pesakit macam mana, jenis apa, tak sakit, tak berbangkit. Mengapa? Kerana jiwa manusia yang suci. Walau bagaimanapun konsepnya sakit boleh berbuka, musafir boleh berbuka, tetapi bagaimana pelaksanaannya, pendetailannya, penghalusan tentang hukum itu, ini mestilah dirujuk kepada tulisan-tulisan ulama fiqh. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh berbuka, tetapi hendaklah hendaklah wajib di atasnya berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggal pada hari-hari yang lain. Hari yang lain ini maknanya hari selepas Ramadan. Hari selepas Ramadan. Tidak ditentukan juga bila nak qada itu, bila dia sihat. Bila dia sihat. Kalau dia tak sihat, maka kekalkan dengan tidak sihatnya itu, dia mempunyai keharusan berbuka. Ada orang sakit yang tak akan sihat lagi, kita nasihat tak payah tunggu qada lah. Tak payah tunggu qada. Misalnya dia sakit ni, sakit yang tak ada harapan sembuh. Kalau tak ada harapan sembuh, tak usah tunggu nak puasa, bayar fidyah awal lagi. Umpamanya sakit tua faktor umur ni tak ada waktu dah, dia nak jadi muda semula. Tunggu nak jadi muda pasal nak qada semula, dia sakit, dia berbuka kerana sakit tua dia tak muda lagi dah. Jadi kalau begitu, kalau dia buka tu kerana dia sakit tua dalam bulan puasa, selepas puasa bayar terus. Nantilah sampai dia mati dulu baru nak bayar fidyah, lambat sangat. Bayar terus. Alasannya sakit dia tak sembuh lagi. Tua dia tak muda lagi. Maknanya sakit ada dua. Sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, dan ada sakit yang boleh sembuh pada adatnya. Pada adat yang umur muda, tua tak muda ni pun, ini pada adat. Pada hakikatnya mungkin tidak mustahil bagi Allah pulangkan semula muda dia 30 tahun dulu. Okey. Begitu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, dan sesiapa yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya adalah membayar fidyah. Alladzina yutiqunahu, orang yang tidak terdaya puasa, terjemahannya macam tu, tidak berdaya puasa. Setengah orangnya diterjemah orang yang berpuasa tetapi dengan penuh keberatan puasa. Sakit berat tak berat ni nak kira daripada mana? Tak kira orang lain juga, kira sendiri. Nanti dia sampai mati lah dulu, nanti pengsan ke dulu baru boleh tak puasa. Tidak, dia rasanya berat sangat puasa. Sakit dia. Sakit termasuk juga orang terpaksa bekerja pada musim yang panas, terlalu panas. Berat puasa boleh, tapi kalau puasa beratlah dia boleh jadi pengsan, letih terlalu umpamanya. Sedangkan dia wajib bekerja untuk mendapatkan sara hidup. Dia bekerja pada musim panas, di tengah panas, buat bangunan umpamanya. Orang yang seumpama ini bagaimana? Boleh kata dia berbuka puasa? Boleh. Sama dengan orang sakit juga. Kerja dia kerja yang mencabar, kerja berat. Dia berat. Tak bekerja adalah tanggungjawabnya untuk menanggung sara hidup keluarga dan sebagainya. Orang ini sama orang sakit juga. Sama orang sakit. Bagaimana sama orang sakit? Boleh berbuka, kemudian qada pada hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan di atas orang yang tidak terdaya puasa. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu perkataan dia panggil wazan. Fi'il, perbuatan dia ganjil sikit. Ganjil. Kalau kita sebut misalnya aflasa, fulus tu maknanya duit. Fulus duit. Biasanya kalau sudah ditambah hamzah begitu aflasa, wazan ini dia maknanya ada duit. Aflasar rajulu, ada duit orang itu, ada fulus orang itu. Aflasar rajulu. Tapi tidak. Aflasar rajulu tak ada fulus. Tak ada fulus. Aflasar tak ada fulus. Ditarik fulus daripadanya. Tak ada fulus lah. Muflis. Aflasar rajulu muflis. Sama lah juga dengan ataqa, tak ada kuasa. Ataqa, dia dua makna. Satu maknanya ataqa, dia berkuasa. Ataqa, dia tidak berkuasa. Tidak berkuasa ni pasal ada hamzah depan tu.
Hamzah. Begitu. Jadi di sini ataqa di sini maknanya tidak terdaya dengan arti tadilah. Arti sama dengan kita sebutnya aflasa, maknanya tak ada fulus. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan orang-orang yang tidak terdaya puasa dengan sebab tua dan sebagainya, selain daripada tua kita sebutkan tadi, orang yang bekerja keras, bekerja kuat. Kerja kuat, kerja macam-macam lagi lah, kerja mencabar. Kalau begitu orang ni fidyatun, bayar fidyah. Bayar fidyah ni tak payah tunggu. Kalau dia sakit tua tak payah tunggu nanti mati. Ini setengahnya tunggu. Sakit tu lama, 4-5 tahun, kemudian lepas tu baru nak bayar fidyah. Kita silap sebenarnya di situ. Silap. Tua dia tidak akan sembuh lagi penyakit itu. Fidyatun, bayar fidyah, iaitulah macam mana ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Beri makan orang miskin ini kadar dulunya dia mud minat ta'am, satu cupak makan. Satu cupak sebenarnya ini makanan dulu. Sekarang ni orang tak makan satu cupak. Nasi pun orang tak makan. Sekarang ni orang makan lauk. Melauk. Makan ikan berlaukkan nasi. Dia pergi kedai. Berapa harganya? Harganya tidak boleh duduk ikut kadar orang duduk. Sekarang ni saya kira macam tu. Kita kalau nak kira satu cupak maknanya RM1. Siapa boleh makan RM1? Makanan orang biasa hari ini kita lihat kita pergi dia tengah ambil wang, ambil nasi di kedai. Berapa? Apa benda yang dia makannya? Dia ambil nasi sikit, dia ambil ayam 2 ketul, ambil ikan sekor, ambil lauk. Berapa? RM7, RM8. Itulah dia bayarannya. Itulah dia fidyah. Ini kita kira cupak lagi sekarang ni. Saya kira tidak adil. Kita tak makan macam tu. Dan kita tak beri juga sepatutnya makanan begitu untuk bayar fidyah kita. Jadi kalau begitunya, yang lebih baiknya, berapa makan seorang manusia sekali makan, berapa kadarnya? Makanan sederhana. Makanan tidak sederhana, orang boleh makan RM200, boleh. Sekali makan. Ini luar biasa. Ini terlalu banyak dia makan. Banyak. Berapa? Saya rasa adil kalau kita nak buat kebajikan, kita rasa kita jujur, RM10. RM10. Sebab orang makan ni bukan makan nasi, bukan makan lauk saja. Dia mau minum jus pula lepas ni. Dia mau kuih pula lagi. Dia mau. Oh, banyak. Kalau kita kata lebih daripada RM10 pun boleh. Jadi kalau macam tu, itu fidyah yang boleh kita fikir pada zaman ini. Tapi kalau tanya kitab, bukan kitab, dia kan secupak jugalah. Secupak. Lepas tu kitab tu tulis dulu. Dulu orang tak buat kira. Dulu waktu perang Jepun dulu, satu cupak makanan adil. Tapi sekarang ni orang tak ada lagi. Orang yang menanam padi pun dia jual padi, dia ambil duit. Semuanya kira ada atas wang, atas nilai. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa dia puasa sunat maka lebih baik. Itu puasa wajib. Tadi puasa sunat, puasa sunat lebih baik lagi. Puasa 6 hari bulan, 6 hari puasa apa-apa lagi lah. Sunat itu lebih baik baginya. Ataupun tatawwa'a ini dia bagi lebih hak wajib baginya 1 sekali makan. Dia bagi 2 kali makan. Dia baginya satu orang saja, ada satu keluarganya dia jamu habis makan umpamanya. Boleh macam tu. Ataupun dia buat makan dia panggil semua orang makan. Boleh juga macam tu. Buat makanan. Dia tidak beri bahan mentah tapi dia beri barang yang sudah masak. Mungkin boleh. Belanja lebih itu tatawwu' daripadanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa lebih baik bagi kamu daripada membayar fidyah kalau kamu tahu. Jadi kamu sakit sikit nak buka. Sakit sikit dia olehkan dia orang tua buka bayar fidyah. Kalau puasa lebih baik. Sebab katanya sekarang kamu berpuasa lagi. Sebab berpuasa dengan bayar fidyah, maklumlah fidyah ni ganti tak sama dengan hak asal. Barang yang aslinya ialah puasa. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui betapa besarnya faedah berpuasa itu. Tapi bagi orang yang nak bayar fidyah, dia tak maulah. Boleh orang lain tolong puasa, orang lain boleh bayar. Jadi ini jalan mudah. Dalam agama sebenarnya jalan mudah ini tidaklah boleh, ada waktunya. Tetapi jiwa seorang yang bertakwa itu sendiri boleh menentukan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya Quran menyarankan puasa lebih baik. Kemudian seterusnya Syahrul Ramadan. Allah SWT.